Hai, kembali lagi dalam isu semasa. Hari ini kita bersama seorang pakar ekonomi iaitu Encik Ronnie Lee. Hai, jumpa lagi kita di sini. Dah kian lama kita pergi berlancong jauhnya berminggu-minggu dan dah cuti hari raya Chinese New Year. So kita hari ini kita dengan kejutan. Kejutan apa? Kejutan bank club. Pernah dengar? Inilah terjadi. Sebuah bank, Silicon Valley Bank di Amerika dan satu lagi Signature Bank telah declare bankrupt dengan dalam 24 jam. Dan semua penyimpan wang yang dekat bank ni macam mana? So hari ni kita nak tanya pakar kita masalah yang terkejut. Kita pun takut kalau terjadi di Malaysia macam mana kan? Kenapa boleh bankrupt? Okey, sebenarnya kan kita kena tahu faktor-faktor kejatuhan kedua-dua bank ini. Pada mulanya kita kena tahu apa faktor utama. Nombor satu adalah faktor kenaikan interest yang mendadak oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kedua adalah faktor kelembapan teknologi. Okey, pada tahun kita imbas balik semasa tahun 2020, 2021 di mana interest masa-masa COVID interest adalah 0% dan banyak startup company macam dia orang nak set up apps, nak buat web yang berkait dengan teknologi, banyak orang akan melabur terhadap company-company startup ini. Maksudnya teknologi tinggi ke atau teknologi komputer online teknologi, apps lah, semua itu. Ya, betul. Ya. So apabila orang melabur kepada company ini banyak duit. Mereka bila banyak duit, mereka simpan semua duit ini ke Silicon Valley Bank. Okay. So dari statistik kita boleh tengok daripada 2019 nilai Silicon Bank cuma 81 bilion, lebih kurang lah. Okay. Closing pada 2022 adalah 200 bilion. Dari 81 bilion jadi 200 bilion di dalam 2 tahun. 2-3 tahun ini. 2-3 tahun. Wah, ini hebat. Ini disebabkan bubble teknologi, bubble tech. Okey, apabila tahun ini kelembapan teknologi berlaku, kebanyakan pelabur sudah tidak berminat untuk melabur ke company ini. Mereka akan mengambil duit ini simpan di simpanan mereka. Sebab interest sudah tinggi, daripada kosong dah naik sampai 400, lebih 400. Tak silap saya, bukankah sampai hari ini dah naik 6% ke? Bukan, kita refer ke US punya interest rate. Okay. Apabila berlakunya yang ini, company startup ini mempunyai kekurangan kecairan wang tunai. Company sudah tak ada duit sebab tak ada orang invest. Projek pun tak ada. So mereka akan ke Silicon Bank ini untuk mengambil duit sebab mereka sudah simpan duit mereka di sana. Kan, untuk ambil duit ini untuk proses operasi hari-harian lah, bayar gaji, dia punya projek kena biayai. So mereka akan ke Silicon Bank. Tetapi apa masalah dengan Silicon Bank ni adalah semasa mereka mempunyai simpanan duit ini, mereka membuat pelaburan di mana sebab mereka tidak ambil duit ini untuk buat loan, pinjamkan orang. Dia melabur di lain instrument. Maksudnya at the first dia simpan dekat short term, jangka pendek, di mana mereka akan dapat lebih kurang 0.5 to 1%. Fixed deposit lah. Seperti fixed deposit ataupun monetary market lah. Disebabkan interest yang sangat rendah untuk cover diorang punya operation cost, so mereka menukar cara pelaburan ke membeli bond-bond yang jangka masa panjang. So bila mereka beli bond-bond ini pada tahun 21, 22 di mana interest tidak dinaikkan, harga mereka adalah for example RM5. Okay, $5. Apabila kerajaan Amerika Syarikat menaikkan interest, harga bond akan jatuh sebab hubungan di antara interest dengan harga bond adalah negatif. Apabila interest naik, harga bond akan jatuh. Okay. So bila pendeposit ini mengambil duit keluar, kecairan tunai daripada Silicon Bank tidak mencukupi. So Silicon Bank terpaksa melupuskan aset mereka untuk menampung, untuk memberi pendeposit keluarkan duit mereka. Okey, ini apa yang saya faham daripada Encik Ronnie, iaitu mereka sudah melabur satu lebih jangka panjang masa punya bond, mungkin 3 tahun.
Tetapi apabila masa yang tersingkat, banyak syarikat sudah mau pakai duit sebab krisis ekonomi, dan mereka pun mengambil keluar duit itu untuk mentampungkan masing-masing pihak syarikat yang telah disimpan dahulu. Tapi duit yang ada dulu simpan itu sudah dipakai oleh Silicon Bank pergi melabur bond, dan akhirnya apabila syarikat-syarikat yang nak keluarkan cash itu banyak sangat, menyebabkan bank itu sudah tidak cukup duit. Betul. Dan dia terpaksa jual dia punya aset-aset. Betul. Okey, faham. Okey, apabila dia terpaksa jual ke aset, terdapat satu aset menjual pada harga kerugian lebih kurang 1.8 bilion. 1.8 Yang telah bilion. berlaku ini. Yes. So Silicon Bank telah melupuskan dengan harga rugi. Apabila pendeposit melihat keadaan ini, mereka membuat andaian bank sudah tak ada duit. Maksudnya dia jual lebih rendah daripada market value dia punya aset. Betul. Sebab mereka perlukan duit itu untuk kecarian tunai mereka. So apabila berlaku perkara ni, orang akan takut. Bank kenapa? Biasanya bank akan buat pasti Mestilah untung mana ada jual rugi punya. Betul. Apabila berlaku benda ni, orang akan mempunyai satu persepsi, oh, bank jual benda ni sebab bank ni dah tak ada duit. You kena jual aset. Apabila berlaku ini, terdapat seorang atau dua individu membuat orang cakap blow off. Cakap, wah, bank tak ada duit. So, berlakunya bank run. Bank run di mana berlaku semua depositor datang ke serbu ke bank itu untuk keluar semua duit dia. Cash out semua. So, ini yang berlaku dengan Silicon Bank. Dan dia tak cukup duit. Betul. Sebenarnya Silicon Bank masih mempunyai duit itu, cuma duit itu berada di dalam bond yang dia lah melabur di satu tempat yang dia anggap selamat lah. Betul. Apabila bond itu nilai dia tidak akan berkurangan sekiranya dia memenuhi tarikh matang. Sekiranya anda jual sebelum tarikh matang, anda akan mengalami kerugian disebabkan interest sudah tinggi, harga pun telah jatuh. So ini yang berlaku dengan Silicon Bank sampai kerajaan Amerika Syarikat terpaksa masuk campur dan untuk memberi kepastian Silicon Bank masih mempunyai simpanan tersebut. Sebab mengapa bank mempunyai tulang belakang kepada semua sektor ekonomi negara tersebut. Ini yang menyebabkan kenaikan interest dengan tech bubble meletup. Ini yang menyebabkan Silicon Bank mempunyai menghadapi masalah ini. Disebabkan oleh mereka, Silicon Bank juga memfokus kepada satu entiti di mana teknologi. Dia macam kalau dekat Malaysia kita bercakap agrobank. Mereka memfokus memberi pinjaman cuma kepada pertanian. Macam Silicon Bank cuma kepada tech company. Dia tidak diversified. Itu yang masalah besar kepada Silicon Bank. Kenapa mereka akan mengalami keruntuhan ini disebabkan polisi dan cara dari segi pengurusan bank pun dia pun ada kesilapan, kelemahan, bukan seperti bank biasa atau seperti bank Malaysia sekarang ini. Betul. Dia ada pinjam kereta punya, dia ada pinjam rumah punya, dia ada insurans, dia ada itu jual wealth. Atau saya dapat satu ialah dia jual amaran saham nasional. Betul. Dia ada beri saham-saham dari bond atau negara. Betul. Dia mempecahkan dia punya investment. Betul. So menjadikan amount tidak besar dalam satu portfolio. Tempat. Orang kata jangan letakkan itu telur di dalam satu bako lah. Ini kesilapan dia. Letak telur di dalam satu bako, satu bidang perniagaan, high-tech, teknologi. Dan sekali teknologi tak berjaya, semua akan keluarkan duit dan dia akan menjadikan tidak kecukupan duit. Okay? So, lagi satu soalan yang kita nak tanya. Adakah kejatuhan atau bank Silicon dengan Signature Bank ni, dan dengar ada lagi lah 7-8 bank bersusun untuk mungkin bankrupt, adakah dia efek pada ekonomi Malaysia atau bank Malaysia? Okey, apa yang berlaku? Kita boleh lihat bila Silicon Bank ni jatuh. Bila Silicon Bank ni jatuh, orang ramai akan panik. Bila panik, dia akan mempunyai satu tanggapan semua bank akan jatuh. So semua akan ke bank ambil duit. Tu sini terjatuh, ini satu. Tetapi kerajaan Amerika Syarikat telah memberi kepastian jumlah simpanan mereka dijamin oleh kerajaan. Bukan hanya 250 tetapi jumlah simpanan yang mereka ada. So 2 hari ini kita boleh tengok di Malaysia juga mempunyai kejatuhan nilai bursa saham, seluruh pasaran. Sebab kenapa Malaysia juga bank-bank saham pun jatuh? Sebab apa? Sebab bank mempunyai adalah satu institut yang sangat penting terhadap ekonomi setiap negara. Apabila Amerika jatuh,
banking system dia jatuh, stock market mungkin jatuh. Bila stock jatuh, you punya perniagaan pun jatuh sebab semua perniagaan akan bergantung kepada bank. Sebab ini pun kita dapat dia banyak dia pun efek pada European market. Betul. Saya dapat tahu yang hanya Jerman saja satu hari jatuh 7% bursa saham di Jerman. Betul. Sebab bila bank jatuh, dia chain reaction dia banyak. Bank jatuh, stock market jatuh. Stock market jatuh, company-company yang mempunyai pinjaman dengan bank semua ini sudah tak boleh bergerak. Sebab bank sudah jatuh, tak ada duit. Macam mana mereka akan teruskan perniagaan mereka? Nombor dua, pekerja-pekerja. Bila company sudah tak ada duit, dia akan potong pekerja. Pengangguran akan meningkat. So, Malaysia tidak terkecuali. Sebab Malaysia juga adalah salah satu negara dagangan Amerika Syarikat. So, dua hari ini kita bertanya seluruh dunia ekonomi merundum disebabkan kejatuhan Silicon Bank ini. Tetapi dalam jangka panjang kita boleh lihat, saya andaikan tidak akan mempunyai masalah. Sebab apa? Ini adalah kebanyakan kepada panik. Orang membuat reaksi terlalu panik, pergi jual, pergi ambil duit. Sebenarnya masalah ini tidak seteruk ini. Sebab apa? Kerajaan Amerika Syarikat sudah memberi jaminan di mana simpanan mereka dijamin. Sebab kenapa panik? Sebab sudah 2 tahun ini pakar ekonomi keep on cakap krisis ekonomi datang. Krisis ekonomi datang. Kita kena simpan duit, kita kena jaga berhati-hati. So apabila nampak bukti ada bank, siapa tak takut? Betul. Semua pun takut kan. Sebab itu jadi panik. So dalam banyak kejatuhan, apa yang naik? Mas. Beli emas beli emas. Siapa yang beli emas akan untung lah. Emas akan meningkat dijangka so apa lagi naik? Kalau setakat ini emas, perak, silver. Yang paling rasa banyak. Lebih selamat. Yeah. Itu ialah cadangan dari pakar ekonomi kita. Mungkin kalau you rasa percaya emas boleh naik, satu hari nanti you akan tahulah. Itu saja hari ini isu semasa setakat ini. So jangan lupa subscribe, like and comment. Terima kasih. Bye.